Hello hadirin, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Ya. Atomy mempunyai semua syarat-syarat objektif bagi sesiapa untuk berjaya. Tetapi bukan semua orang boleh melakukannya. Tiada kejayaan di dalam dunia diberikan secara percuma. Bagaimanapun, anda tak perlu untuk memiliki ijazah yang tinggi atau IQ yang tinggi juga. Dan anda tak perlu untuk tahu banyak perkara. Sesiapa pun boleh melakukannya, tetapi bukan semua orang boleh mencapai kejayaan. Jika kita lihat pada statistiknya, lebih kurang 60% daripada ahli telah berjaya. Jadi kenapa 40% selebihnya tidak berjaya? Ia mudah. Ia kerana mereka berhenti. Mereka berhenti dengan sengaja. Sebab itu mereka tak boleh berjaya. Tetapi mereka yang bersabar boleh menjadi seorang Imperial Master. Anda semua yang di sini tidak akan berputus asa. Bukan? Mereka yang berhenti tidak boleh berjaya. Jika anda tidak berputus asa, anda boleh menjadi seorang Imperial Master. Sebenarnya terdapat seorang lelaki yang bernama Paul Meyer. Dia adalah orang yang paling kerap disebut di dalam seminar-seminar kami dan Success Academy. Ya. Dahulunya dia pernah menjadi orang tidak berumah. Tetapi sekarang dia seorang jutawan yang memiliki lebih kurang 50 buah syarikat. Nama dia adalah Paul J. Meyer. Buku dia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan diterbitkan. Ya. Tajuk buku itu adalah Attitude is Everything. Attitude is Everything. Buku itu menjelaskan tentang sikap seseorang adalah perkara yang paling penting. Buku yang nipis, buku itu memperkenalkan sebuah cerita. Dan buku itu adalah tentang seorang putera di dalam kerajaan Arab. Putera ini sepatutnya berjaya mendapat tahta raja. Tetapi dia dahulu adalah si bongkok. Jadi raja tersebut rasa sangat bimbang sekali. Bagaimanapun, pada hari lahir putera raja yang ke-12, raja itu bertanya pada dia, "Apakah hajat anda?" Putera itu menjawab tanpa ragu-ragu sekali. "Tolong buatkan patung untuk diri saya sendiri di hadapan tingkap di dalam bilik saya. Tetapi biarkan ia menjadi patung yang mewakili penampilan saya, di mana saya berdiri tinggi dan yakin itu merupakan permintaan daripada dia." Raja tersebut menjadi sangat terkejut. Dia menyesal kerana bertanya dia apakah hajat dia, kerana dia sangka bahawa putera itu tak berani untuk bertanya permintaan sebegitu. Tapi putera itu dah memberitahu hajatnya. Jadi raja terpaksa memenuhi keinginannya. Dia tak boleh menarik balik semula kata-katanya. Oleh itu, raja itu membuat satu patung menyerupai putera itu, di mana dia berdiri tegak dan yakin dengan tanpa kecacatan. Selepas itu, putera pergi ke hadapan patung itu setiap hari dan berlatih untuk berdiri tegak. Dia cuba untuk betulkan posturnya. Dia buat tu selama 1 dan 2 tahun dan seterusnya. Hamba-hamba tak lagi ambil tahu tentang tindakan putera tu. Sebab itu ia adalah rutin harian putera. Putera tu buat tu sepanjang 9 tahun. Di usianya yang ke-21, dia masuk ke dalam bilik raja dan poster badannya tegak dan tanpa bongkok. Semua orang terkejut. Bongkok putera menjadi lurus dan dia menjadi seorang putera pahlawan yang berkeyakinan sekali. Paul Meyer menyebutkan di dalam bukunya, ini bukanlah cerita yang direka-reka, sebaliknya ia adalah kisah nyata. Itulah yang Paul Meyer cuba sebut melalui buku itu, bahawa semua manusia dilahirkan dengan kecacatan.
Melalui kenyataan Paul Meyer di dalam cerita sebagai si bongkok, dia cuba untuk mengatakan yang semua orang mempunyai kecacatan mereka sendiri. Bagaimanapun, jika seseorang sentiasa bersemangat dan menumpukan tenaga mereka, semua orang boleh mengatasi kecacatan mereka sendiri. Ini bermaksud bahawa sikap kita ni menunjukkan pemikiran kita terhadap bagaimana kita menghampiri sesuatu. Sikap adalah pemikiran yang dimiliki seseorang ketika menghampiri satu cabaran. Kesimpulannya, Paul Meyer mengatakan jika seseorang tekun dan sentiasa bersemangat kepada satu perkara, seseorang itu pasti berjaya. Tajuk ceramah untuk hari ini adalah A Leader is a VIP. Seterusnya, baru-baru ini revolusi perindustrian keempat sedang berlaku di hadapan mata kita. Membuat keputusan berdasarkan model komputer yang berkembang sepanjang masa. Tidak kiralah apa pun perkembangan, peranan ketua adalah yang lebih penting. Pada tahun 1970, ungkapan ketidakpastian usia telah dicipta. Bagaimana dengan usia kita? Ketidakpastian adalah tidak menurun, tapi sebaliknya kita memasuki satu ketidakpastian usia yang tinggi. Segala-galanya berubah dengan sangat pantas. Pada masa ini, orang yang memberikan arahan adalah seorang ketua. Sebab itu kepentingan daripada seorang ketua menjadi semakin penting. Satu paradigma adalah cara untuk melihat dunia kita. Ia adalah satu perspektif untuk melihat dunia. Kerana rangka cara untuk melihat dunia adalah kerap berubah sekali. Seorang ketua mestilah maju ke hadapan dan memimpin seorang rakan kongsi ke arah di mana seorang berfikir boleh bertukar kepada apa. Jadi, seorang ketua adalah VIP. Ini bukanlah dari sebuah buku teks atau seumpamanya. Selepas memberi ceramah selama lebih kurang 10 tahun, saya mampu untuk tampil dengan berikut. Orang yang pertama, orang terpenting. Orang terpenting. Ya, orang terpenting. Dalam erti kata lain, sebuah bangsawan. Kedua, visi, wawasan dan juga falsafah. Seorang ketua mesti menunjukkan visi dan mempunyai wawasan. Dan ketiga adalah falsafah. Seorang ketua mesti mempunyai falsafah untuk memimpin seseorang rakan kongsi. Ketiga adalah kebaikan, integriti dan orang. Seorang ketua mesti bersikap mulia dan dia mestilah mempunyai integriti dan rakyat melambangkan kebaikan masyarakat. Seorang ketua tak sepatutnya menjadi seorang yang hanya mempedulikan kepentingan sendiri. Orang itu tidak boleh menjadi ketua. Keempat adalah keberanian, kerja keras dan semangat. Jadi keberanian disebut di sini bukan saja apa saja jenis keberanian. Ia adalah keberanian yang ditunjukkan semasa pertempuran. Ya, semasa pertempuran. Kerana masyarakat seperti sebuah medan perang untuk mereka yang berada di dalam perniagaan atomi. Kerja keras bermaksud untuk menjadi rajin dan seseorang juga perlu menjadi bersemangat. Mari lihat satu demi satu. Ya, mari. Pertama sekali adalah menjadi orang penting. Seorang ketua adalah seorang bangsawan. Jadi apa yang membuatkan anda semua berada di sini? Adakah seorang ketua atau pengikut? Anda semua adalah ketua. Adakah anda semua pegawai atau askar yang berdaftar? Anda semua adalah pegawai. Terdapat lebih kurang 5 juta ahli atomi hari ini. Tapi hanya lebih kurang 5,000 daripada anda yang berada di sini, bukan? Itu menjadikan anda semua seorang ketua. Dan kerana kita mempunyai satu papasan tertinggi yang menjadikan anda semua nombor satu, anda perlu memimpin rakan kongsi anda. Anda tidak boleh dipimpin oleh orang lain. Tidak boleh. Adakah anda tahu apa anda namakan seseorang yang dipaksa? Seorang hamba. Seorang yang membawa orang lain adalah seorang yang pro. Itu menjadikan anda semua yang di sini pro. Anda hanya perlu memiliki pemikiran seorang pro. Daripada memburukkan orang lain atau menanyakan sesuatu dari orang lain, anda tak sepatutnya bercakap belakang tentang penaja anda. Orang seperti itu adalah seorang hamba, bukannya seorang pro. Seorang pro tak berdedahkan kesilapan orang lain. Dia juga tak memburukkan tentang orang lain. Seorang pro memimpin orang lain tidak kira bagaimana dia telah dilayan. Bergantung kepada ketua, sebuah prestasi sebuah organisasi sangat berbeza. Saya pasti semua orang Korea tahu tentang mereka berdua ni, General Lee Sun-shin dan Won Gyun. Pada masa sama, pasukan tentera laut Chosun kemungkinan yang terbaik di dunia. General Lee memenangi keseluruhan 23 pertempurannya. Dalam dunia pertempuran tentera laut, ada yang setaraf dan juga tidak. Won Gyun, selain itu, memimpin pasukan yang sangat besar ke dalam kemusnahan mereka dalam masa 1 hari. Adakah itu bermaksud pegawai dan tentera adalah berbeza? Mereka semua sama. Tidak, mereka semua adalah sama.
Jeneral-jeneral itu memiliki sumber kaki tangan dan bahan yang sama. Mereka mempunyai kapal turtle dan kapal panuk yang sama. Semua kaki tangan dan bahan adalah sumber yang sama, tapi seseorang telah memenangi semua pertempurannya. Sementara itu, yang lainnya kalah. Hanya pertempuran yang mereka lawan yang membawa kepada kemusnahan pasukan tentera laut. Mereka telah musnah. Ketua membuat sebanyak ini untuk perbezaan. Sekarang anda semua adalah ketua. Tak perlu menyalahkan syarikat, persekitaran anda, penaja anda, dan rakan kongsi anda juga. Anda hanya perlu melihat pada kepimpinan anda. Seterusnya, pepatah terkenal daripada Napoleon, dia mengatakan, jika anda mempunyai 100 singa sebagai tentera anda, tetapi anda adalah seekor anjing, jadi tentera singa itu akan mati berlawan seperti seekor anjing. Bagaimanapun, jika seseorang tentera mempunyai 100 ekor anjing, tetapi jika anda adalah seekor singa, tentera itu akan berlawan seperti singa. Alexander the Great juga mengatakan kata-kata yang sama ini. Dia sebenarnya mengatakan, saya lebih takut terhadap seekor tentera kambing biri-biri yang diketuai oleh seekor singa berbanding seekor tentera singa diketuai oleh ketua kambing biri-biri. Seekor tentera kambing biri-biri diketuai oleh seekor singa. Rakan kongsi anda mungkin menjadi seekor kambing biri-biri. Tetapi jika anda hanya duduk dan mengadu tentang mereka, itu bermaksud anda adalah kambing biri-biri juga. Ini bermaksud anda juga seekor anjing. Tidak kiralah jika rakan kongsi atau askar anda adalah seekor kambing biri-biri ataupun anjing, jika anda adalah seekor singa, jadi keseluruhan tentera akan menjadi tentera singa. Anda tak sepatutnya menyalahkan orang lain. Seterusnya, visi adalah satu perkara paling sesuai untuk arah tujuan kita. Ke mana kita nak pergi? Atau apa yang ingin kita capai? Jika seseorang ingin memimpin sebuah organisasi, seseorang ketua mestilah pasti tentang visi kumpulannya. Barulah organisasi boleh beroperasi menuju visi tersebut. Orang yang membawa visi ini adalah seorang ketua. Jadi apa yang dimaksudkan dengan itu adalah seorang ketua memimpin pembangunan untuk sebuah organisasi. Seorang ketua tidak sepatutnya hanya menumpukan perhatian pada perkara kecil, tetapi sebaliknya, mesti membawa satu visi untuk jangka masa panjang dan dari sudut pandangan yang sangat luas. Kemudian anda mesti menuju kepada visi itu. Jika tak ada visi, anda tak boleh maju ke depan. Seorang ketua mesti melakukan ini. Mesti buat, kena buat. Perkara paling penting untuk seorang ketua adalah membawa satu visi dan juga berkomunikasi. Apabila syarikat berkelas pertama di dunia, GE, berada di ambang keruntuhan ketika ia dilanda satu halangan yang sangat banyak, Jack Welch menjadi CEO syarikatnya. Dia adalah lelaki yang menjadikan GE syarikat yang berkelas pertama di dunia sekali lagi. Apa yang paling penting, Jack Welch mengambil perhatian semasa ini adalah pendidikan. Pendidikan, ya. Faham semua? Dia memikirkan bagaimana dia akan mendidik pekerjanya. Jadi dia mendidik mereka secara berterusan. Oleh itu, seorang ketua mesti mampu untuk membawa satu visi. Tetapi perlukah seorang saja lakukan itu? Seseorang juga mesti terus berkomunikasi dengan orang bawahannya. Buka pintu pejabat seseorang sepanjang masa dan juga pintu hati seseorang kepada orang lain. Jack terus bercakap dengan orang bawahannya dan rakan sebaiknya dengan fikiran terbuka. Dan begitulah cara dia mampu untuk menjadikan GE sekali lagi syarikat kelas pertama. Dan seterusnya adalah wawasan. Wawasan berlaku bila seseorang mempunyai perspektif makro dan berlatih tanpa henti. Seseorang mestilah mampu untuk memandang jauh ke depan. Jangan pandang remeh pada sesuatu di dalam kehidupan. Dan berkata, saya benci penaja saya. Ia adalah tentang memandang jauh ke hadapan dan memimpin orang ke sana. Ya. Memiliki wawasan adalah memiliki pertimbangan yang baik. Bagaimana keadaan pada masa akan datang? Intipati revolusi industri keempat sedang menjawab soalan ini. Ini adalah yang dimaksudkan dengan pertimbangan. Ini adalah lelaki yang paling disaingi oleh orang Amerika. Dia bahkan tidak tamat dari sekolah rendah. Tetapi dia satu-satunya lelaki di dalam sejarah Amerika Syarikat di mana potretnya digantung di dalam White House tanpa perlu menjadi presiden.
Ini memang tak pernah berlaku sebelum ni. Bagaimana menjadi raja di usia 20-an? Kesanggupan. Orang pada usia 20-an cenderung mudah berputus asa. Mereka mudah berhenti dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan seseorang di dalam usia 30-an? Ia adalah kebijaksanaan. Dan seseorang di dalam usia 40-an? Ia adalah dinamakan pertimbangan. Jika seseorang tak mengadili dengan baik ke mana seseorang pergi, orang itu akan membawa orang bawahan dan rakan kongsinya ke dalam kekecewaan yang tidak terhingga. Seterusnya, falsafah. Mempunyai falsafah membantu ketua-ketua dan rakan kongsi bersama-sama mencapai satu matlamat. Seseorang ketua mesti mempunyai satu falsafah, tetapi ini tidak semudah bunyinya. Seseorang mesti berkongsi falsafah mereka. Jadi falsafah yang bagaimana mesti ada pada seseorang, ia adalah falsafah yang atomi bawah, iaitu kepercayaan daripada syarikat, kehidupan, kelajuan dan keseimbangan. Anda tahu semua ini, bukan? Kemudian itu adalah moto kami dan objektif pengurusan kami. Kejayaan ahli-ahli kami menjadi sebuah syarikat pengedaran yang premier. Apa mesti dilakukan untuk mencapai ini? Jika anda berkongsi falsafah, anda tidak akan gagal. Anda tak akan bertindak bersendirian. Anda hanya mengaku bahawa matlamat adalah untuk kejayaan pelanggan. Dari sudut pandangan penaja dan ketua, siapakah pelanggan? Semua rakan kongsi anda juga adalah pelanggan anda. Dan anda semua selalu menyebut hargai jiwa. Tetapi, jika anda hanya mengisi poket anda sendiri dengan memanipulasi rakan kongsi anda, mereka tak bertindak melanggar moto syarikat. Jika anda berkongsi falsafah seperti itu, anda boleh berjaya. Ya, betul. Seterusnya, keberanian adalah wajib bagi seorang ketua. Jika seorang ketua penakut, rakan kongsi juga akan menjadi penakut. Seorang ketua mesti mempunyai satu keberanian bagaikan singa. Seterusnya, ini adalah Rollo May, seorang ahli falsafah yang wujud dari sudut pandangan psikoanalitik. Rollo menganggap keberanian menjadi faktor yang paling penting. Keberanian adalah yang diperlukan untuk kebertahanan dan juga perkembangan. Jadi, seseorang tanpa keberanian tidak boleh bertahan dan tidak boleh menjadi lebih baik. Seterusnya adalah kerja keras. Jika anda malas, anda tidak boleh mencapai apa-apa. Seorang ketua terutamanya mestilah menjadi sangat rajin. Kerja keras, usaha adalah juga kemampuan. Ya, kemampuan. Jika anda bekerja selama 1 jam setengah, berbanding daripada 1 jam, produktiviti anda meningkat. Seorang ketua mestilah bekerja keras, bersemangat. Enjin untuk pembangunan organisasi adalah semangat. Pada zaman dulu, pada abad ke-20, bahkan sehingga tahun 1990-an, orang berfikir yang kejayaan seseorang adalah ditentukan oleh IQ seseorang. Tetapi selepas banyak kajian oleh penyelidik, mereka menemukan bahawa IQ tiada kaitan dengan pencapaian seseorang pun. Ia tiada kaitan. Menurut penyelidik, kesan IQ di dalam sekolah rendah adalah 50% sahaja. Jika anda ada grade yang bagus di sekolah rendah, maksudnya pelajar itu sangat bijak. Di sekolah menengah, 30% dan di sekolah tinggi, IQ difaktorkan ke dalam hanya 20% daripada grade pelajar. Bagaimana dengan di college? Hanya 10% sahaja. Bila di dalam masyarakat, IQ tiada kesan sama sekali. Oleh itu, selepas banyak penyelidikan, penyelidik membuat kesimpulan bahawa faktor yang menentukan paling banyak membawa kejayaan masyarakat adalah semangat dan juga kesabaran. Anda hanya perlu melakukan sedaya upaya anda dan jangan pernah berputus asa. Seterusnya, semangat adalah asas untuk pembangunan. Ini adalah yang dikatakan Henry Ford, Raja Industri Kereta. Semangat berfungsi sebagai satu asas untuk semua jenis pembangunan. Jika anda mempunyai semangat, anda boleh mencapai sesuatu yang hebat. Jika tidak, apa yang tinggal? Hanya alasan. Saya tak boleh melakukan disebabkan ini. Sebab penaja, disebabkan rakan kongsi saya. Perkara begitu mungkin menjadi alasan kecil saja, tapi anda boleh mengatasi halangan itu dengan semangat dan kesabaran. Seterusnya, kebajikan, integriti dan orang ramai. Untuk mempunyai kebajikan adalah dijelaskan dengan baik. Di dalam Analect of Confucius, orang yang bersikap mulia tak akan pernah sunyi tetapi akan selalu mempunyai jiran. Jiran disebut di sini mengatakan tentang rakan kongsi antarabangsa anda. Mereka yang tak mempunyai sikap mulia pergi dengan mudah. Dalam Tao Te Ching di Lao Tzu berkata, kebajikan bukan tentang kebanggaan. Mereka yang benar-benar bersikap mulia tak akan berkata tentang kebaikan mereka. Mereka memiliki sikap mulia tak akan berbangga dengan kebaikan mereka. Tapi mereka yang tak bersikap mulia akan berbangga mengatakan kebaikan mereka yang membawa kejayaan. Orang seperti ini sebenarnya tak bersikap mulia.
Jika anda baca buku-buku tentang kepercayaan, ia menunjukkan yang anda tak percaya mereka yang memerlukan kepercayaan anda. Anda tahu orang yang mengatakan percaya saya boleh dipercayai. Orang begitu yang tak sepatutnya dipercayai. Mereka yang dipercayai tidak memerlukan kepercayaan orang lain pun. Reputasi terbaik adalah seseorang yang dengan sikap mulia. Ini memang benar di dalam masyarakat kita dan Amerika Syarikat juga. Seseorang boleh menjadi bijak dan seseorang boleh menjadi rajin. Dan reputasi seseorang mungkin bergantung pada semua perkara-perkara ini. Bagaimanapun, tak kiralah betapa bijaknya seseorang itu, jika orang itu tidak mempunyai sikap mulia, dia tak ada apa-apa. Seterusnya, integriti menandakan kejujuran dan juga usaha. Orang Amerika menyifatkan integriti menjadi ciri-ciri yang paling penting. Anda semua kenal Warren Buffett, bukan? Anda tahu apa dia kata? Apabila saya mengupah seorang pekerja, saya hanya melihat pada integritinya sahaja. Dia berkata bahawa dia melihat pada usaha mereka. Kemudian perkara seterusnya yang dia lihat adalah kemampuan. Itu kerana mereka yang cakap tetapi tidak rajin akan membuat syarikat gagal. Mereka berbohong dan menjadikan syarikat gagal. Usaha adalah sesuatu yang mesti ada di dalam diri seseorang ketua. Seterusnya, seorang ketua mesti menghargai orang yang bekerja untuk kepentingan orang ramai. Ini sejajar dengan jiwa atomi. Ini adalah yang dimaksudkan dengan menghargai orang. Jika anda berfikir untuk bekerja demi kejayaan rakan kongsi atau pelanggan anda, jadi anda pasti akan berjaya. Anda boleh meletakkan 9 ciri-ciri ke dalam 3 kategori tersebut. Pertama, untuk menjadi orang penting, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu memiliki ciri-ciri yang baik terlebih dahulu. Kemudian, untuk mempunyai sikap yang baik, anda memerlukan semangat, kerja keras dan keberanian. Selepas itu, anda memerlukan kemampuan untuk menjadi ketua. Anda perlu membawa visi dan mempunyai wawasan. Dan anda memperolehi ciri-ciri ini, anda pasti berjaya. Kesimpulannya adalah noblesse oblige. Saya pasti anda semua tahu ini. Ini adalah sebuah cerita daripada Rom. Rom adalah sebuah bandar kecil. Negeri terletak di Midwest Itali. Bagaimana mereka membina empayar terbesar di dunia? Ini adalah disebabkan noblesse oblige. Semasa pertempuran kelas bangsawan yang pertama sekali turun ke dalam medan perang, dan kos perang dan cukai hanya dikumpulkan di kalangan bangsawan sahaja. Ini yang menjadikan Rom adalah empayar besar. Tetapi ketika Rom berkembang dan menjadi kaya, mereka bertemu dengan dilema moral. Kelas bangsawan berhenti turun ke dalam perang, dan sebaliknya mereka mengupah tentera upahan. Mereka berhenti membayar cukai dan mula dengan gaya hidup mewah. Itu yang membawa mereka kepada kehancuran mereka. Jadi apa yang saya cuba katakan adalah semua Imperial, Crown dan Royal Master di sini, apabila anda terus mengejar pangkat, anda perlu memenuhi tugas anda sebagai seorang ketua. Jadi atomi tidak akan gagal. Anda akan mampu untuk menjadikan semua rakan kongsi anda kepada Imperial Master. Saya harap anda semua di sini akan jadi Imperial Master satu hari nanti. Terima kasih banyak.